Mengapa Malaysia menjadi tumpuan parti? Malaysia dibimbangi menjadi tempat lambakan pelarian apabila data terbaru menunjukkan terdapat 182,000 pelarian dan pemohon suaka dari 50 negara. Bilangan tertinggi adalah etnik Rohingya dari Myanmar. Sehingga Mac lalu, pelarian dari Myanmar mencatatkan jumlah tertinggi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dari pelarian UNHCR Malaysia iaitu 156,110 orang, lapor Berita Harian. Menurut laporan, dalam kalangan pakar sosial berpandangan, lambakan pelarian berkenaan jika tidak ditangani segera boleh menimbulkan konflik yang teruk kepada negara, terutama kesan ditanggung oleh kerajaan dari sudut kesihatan dan kewangan. Jurucakap UNHCR Malaysia, Yanti Ismail berkata, daripada 156,110 pelarian dan pemohon suaka Myanmar, seramai 103,810 terdiri daripada etnik Rohingya, 22,700 Chin dan 29,600 individu dari kumpulan etnik lain. Pelarian dan pemohon suaka yang berdaftar dengan UNHCR Malaysia adalah meliputi 50 negara yang melarikan diri dari peperangan dan penindasan di negara asal mereka. Selain Myanmar dan etnik Rohingya, terdapat juga pelarian dan pemohon suaka dari Pakistan iaitu 6,750 orang, 3,750 dari Yaman, 3,230 dari Somalia, 2,860 dari Afghanistan, 1,640 dari Sri Lanka dan lain-lain negara. Sebanyak 67% pelarian dan pemohon suaka terdiri daripada lelaki, manakala 33% wanita, selain terdapat kira-kira 45,800 kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, katanya seperti dipetik Berita Harian. Pada 20 April, kira-kira 700 pendatang tanpa izin parti didakwa merusuh dan melarikan diri dari depot sementara Immigration Rilau, Bandar Baharu, Kedah. Menurut laporan media, 528 daripada mereka merupakan tahanan Rohingya. Pengerusi Kumpulan Penasihat Malaysia mengenai Myanmar, MAGM, Tan Sri Syed Hamid Alba berkata, tahanan Rohingya bukan penjenayah tetapi pelarian. Mereka melarikan diri dari pembunuhan beramai-ramai di Myanmar. Mereka melarikan diri ke Malaysia dengan bot riot untuk memulakan kehidupan yang baharu dan sebaliknya mereka ditempatkan di kem tahanan di mana ketidakpastian yang lebih besar dan kekurangan kebebasan bergerak sepenuhnya memaksakan mereka untuk melarikan diri, katanya dalam satu kenyataan. Menurut MAGM, keadaan pusat tahanan untuk pelarian Rohingya yang buruk memaksa mereka untuk melarikan diri sekali lagi. Bukan sahaja keadaan yang menyedihkan, ia tidak berperi kemanusiaan, ujar beliau. Ketika melarikan diri, 6 maut selepas terbabit dalam kemalangan di kilometer 168 Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Menghala Selatan, berhampiran Jawi. Pakar sosial Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahtar Sabran dipetik sebagai berkata, sementara pujian harus diberikan kepada negara kerana meletakkan komitmen yang tinggi dalam usaha membantu pelarian Rohingya, namun negara juga berdepan pelbagai kekangan. Seperti diketahui, pelarian Rohingya turut memberi kesan kepada masalah sosial berikutan perbezaan budaya, norma kehidupan dan tingkah laku mereka begitu jauh ketaranya dengan masyarakat kita. Akibatnya, ia menimbulkan ketegangan kerana sikap pelarian Rohingya itu sendiri hingga mendatangkan ketidakselesaan dalam kalangan masyarakat tempatan. Bagi saya, pelarian Rohingya ini sepatutnya perlu menjalankan proses asimilasi, menghormati budaya di negara mereka datang, tidak bersikap seperti di negara sendiri supaya mereka tidak menimbulkan ketegangan, katanya seperti dipetik. Berita Harian juga memetik kenyataan pengerusi Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia MCCF Datuk Sri Halim Ishak yang berkata kehadiran pelarian Rohingya dianggap mencabar kedaulatan negara kerana masuk secara haram. Menurut beliau, pada setiap tahun etnik Rohingya sentiasa menimbulkan onar dan duri kepada masyarakat tempatan dengan pelbagai masalah. Kemasukan mereka secara haram juga memberi kesan kepada negara untuk menanggung mereka yang berada di pusat tahanan, walhal negara kita juga sedang berdepan dengan keadaan ekonomi tidak menentu. Justru Malaysia perlu bertegas kerana etnik Rohingya ini bukanlah pelarian perang yang perlu dikasihani, tetapi mereka adalah pelarian ekonomi yang apabila datang ke negara kita secara haram.
Umpamanya mereka menguasai ekonomi setempat, bertindak seperti berada di negara sendiri dengan isu peradaban yang jauh berbeza dengan negara kita, ujarnya. Menurut beliau, MCCF yang berpengalaman dalam menjalankan penyelidikan isu lambakan warga asing melalui program khidmat warga perantau sejak 2015 berharap agar kerajaan lebih menumpukan kepada mencari jalan untuk mengusir mereka ke negara-negara ketiga. Cukuplah Malaysia yang terkenal dengan sifat mulia dan nilai keprihatinan yang tinggi kepada semua warga asing hingga mendatangkan natijah kepada rakyat tempatan sendiri, tegasnya. Nampaknya terdapat pandangan yang berbeza di kalangan pakar sosial dan pejuang hak asasi manusia. Namun dalam keadaan negara ini yang telah syarat dengan parti dan pekerja asing serta rakyat tempatan yang kehilangan pekerjaan akibat serangan COVID-19 kerana larinya pelabur asing ke negara lain, Malaysia tidak mampu berhadapan dengan pelarian lagi. Tidak kira mereka pelarian sebenar atau pelarian ekonomi, Malaysia harus ada mekanisme yang jelas untuk membezakan antara parti dan pelarian. Malangnya Malaysia sudah dicatat sebagai lubuk untuk pemerdagangan manusia. Pada 2 Julai tahun lepas, Malaysia telah diturunkan ke tahap 3 dalam laporan tahunan pemerdagangan manusia Jabatan Negara Amerika Syarikat. Negara ini didakwa tidak memenuhi sepenuhnya piawaian minimum untuk penghapusan pemerdagangan dan tidak melakukan usaha yang ketara untuk berbuat demikian. Seolah-olah ada perkaitannya antara pemerdagangan manusia dan pelarian ekonomi. Apapun, kita tidak boleh terus-menerus menerima pelarian ini beramai-ramai sehingga menjejaskan demografi negara selain masalah keseimbangan sosio-budaya yang rumit di masa akan datang. Rakyat menuntut isu ini tidak berpanjangan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.